Mogul melahirkan usahawan kita. Ya, tapi syarikat yang abang tengok ni followers dia ramai kan? Pilihlah syarikat yang diyakini. Betul nilai emas ni naik. Kedai patuh syariah ni macam mana Ustaz? Saya ada buat pelaburan emas online. Ada pihak yang jual dina emas untuk pelaburan, apa hukumnya? Bila perlu bayar zakat emas ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmurkan hidupku dibawakan khas oleh Koperasi Makmur Malaysia Berhad Komakmur kembali menemui anda pada minggu ini dengan isu takut bayar zakat emas. Adakah benar zakat emas tinggi? Kami kongsikan perspektif dan pemikiran sebenar isu ini melalui sketsa emas dan bijak emas bersama Makmur Gold. Aisyah. Hai, Maya. Aisyah, jom makan sama-sama. Jom. Aisyah, cantiknya gelang awak. Terima kasih, Maya. Tak adalah, gelang ni aku beli dah lama dah, dekat 2 tahun dah. Masa kita dapat bonus dulu. Pakai pun sekali-sekala je. Awak tu bila nak melabur emas? Harga tengah cantik sangat sekarang ni. Alah Aisyah, saya rasa macam takutlah nak beli emas banyak-banyak ni. Yelah dengan keadaan ekonomi sekarang ni kita kena berjimat cermat. Lagipun Aisyah kan selalu pesan kat saya jangan banyak berbelanja. Tapi Dahlah pula tu nak kena bayar zakat lagi. Mahal tu. Manalah nak korek duit. Duit untuk diri sendiri pun tak cukup. Nak pergi fashion, nak pergi spa, manicure, pedicure. Dahlah lama tak buat. Lagi nak bayar zakat. sebenarnya membayar zakat emas ni tak adalah setinggi mana. Nilai yang wajib dibayar adalah sekiranya emas keperluan kita ini nilainya lebih tinggi daripada keperluan atau uruf emas di kawasan tempat kita tinggal. Contohnya, macam dekat Selangor, kadar uruf emas adalah 800 gram. Jika emas perhiasan kita tidak melebihi 800 gram, kita tak perlu bayar zakat. Simple. Maya, zakat ni penarik rezeki. Kita patut ada pemikiran bahawa jangan takut untuk bayar zakat. Kita patut letakkan berapa banyak sasaran yang kita patut bayar setiap tahun. Tapi yang paling penting sekali, bila kita bayar zakat, harta dan hidup kita berkah. Oh, macam tu. Keretaku! Hai, Maya. Pada tahun 2000, nilai 1 gram emas hanya RM35. Pada tahun 2020, nilai emas telah mencecah RM260. Benarkah zakat emas tinggi dan membebankan pemilik emas? Jawabnya tidak. Kadar zakat emas sebenarnya sangat rendah
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Terdapat 3 kategori zakat emas dalam Islam. Emas yang dipakai mestilah dibayar sekiranya melebihi jumlah uruf yang ditetapkan oleh sesuatu kawasan. Yang kedua, emas yang disimpan mestilah sama atau melebihi 85 gram dan tempoh pemilikannya melebihi 12 bulan dan jumlah zakat ialah sebanyak 2.5% sahaja. Yang ketiga, emas pelaburan. Terdapat 2 kategori iaitu emas fizikal atau akaun emas, di mana nilai zakat terhadap emas ketiga ini juga 2.5% daripada nilai emas semasa emas berkenaan. Kita jangan takut untuk membayar zakat kerana zakat ialah baja pendapatan kita. Saya mempunyai banyak pengalaman bersama kawan-kawan yang telah membayar zakat dan memperolehi keberkatan rezeki yang melimpah. Yang menetapkan jumlah zakat yang ingin dibayar bukannya jumlah pendapatan yang ingin diperolehi. Beliau merupakan seorang hartawan yang sangat berjaya di Malaysia. Jadi dengan nilai 2.5% emas yang dizakatkan, anggaplah itu sebagai pelaburan akhirat. Perlu kita buat untuk menyuburkan lagi rezeki kita. Gaji suami isteri ini habis untuk langsaikan hutang setiap bulan. Namun, keadaan berubah selepas si isteri menjadi usahawan emas Makmur Gold. Saksikan kisah inspirasi emas minggu ini. Untuk dia lah, saya tak dapat lah kalau tak ada ganti lah untuk dia dan keluarga ni. Sebab daripada memang dia lah urus semua. Urus rumah tangga. Sebab saya memang kerja, pagi keluar, petang balik. Pagi keluar, petang balik. Anak-anak sekolah ke, corak ke apa, sekolah anak semua dia urus. Daripada kecil sampai besar. Okey, saya Farah Wahidah binti Muhammad Najib, berumur 40 tahun. Saya mempunyai 5 orang anak. Saya anak sulung daripada 5 adik-beradik. Saya join Makmur Gold daripada tahun 2019 hingga sekarang masuk setahun lah. Pendapatan memang orang kata memang tiap-tiap bulan akan ada. Cuma dengan kita join Makmur Gold ni sekurang-kurangnya menambahkan lagi kita punya pendapatan. Berbanding kita cakap memang gaji bulanan masuk hari ni 2-3 hari dah. Orang kata boleh lalu je kan. Okey, maybe to you lalu je gaji masuk. Okey, gaji masuk, settle hutang-hutang semua. Jadi kita terpaksa orang cakap memang kata nak belanja lebih kena tunggu pula lah gaji bulan depan. Okey. Jadi orang cakap dengan Makmur Gold ni sebab kita boleh dapat lagi tambah pendapatan kita, orang cakap daripada situ keperluan kita bolehlah guna sikit-sikit kan untuk nak orang kata nak beli barang-barang keperluan tu memang adalah semua untuk kehendak kita. Nak bercuti ke, nak bawa anak pergi jalan-jalan ke. Suami yang banyak membantulah daripada urusan anak-anak. Orang cakap memang saya memang orang kata dengan kita nak sesuatu tu, nak kejayaan kena ada pengorbanan. Jadi orang kata bersyukurlah dengan ada satu family yang memahami. Anak-anak memahami dan juga suami memahami. Dalam rumah tangga ni kena selalu cakap tolak ansur kan. Macam betul lah saya kerja berulang jauh pada rumah. Tiap hari saya keluar pagi, petang pun saya balik. Anak-anak semua diuruskan. Daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, semua diuruskan. Jadi kat situlah saya nampak pengorbanan dia lah untuk anak-anak. Sebab suami, saya bangun pagi mandi, solat subuh semua. Terus keluar kerja je. Dah tak fikir rumah dah. Itu dia lah peperang anak-anak kan. Hantar sekolah, nak ambil sekolah. Kadang-kadang sedih pun ada kadang naik kereta dengan dia tertidur ke apa. Mikirlah tiada penatnya orang rumah aku kan. Jadi saya bantulah mana yang boleh.
Saya join Makmur Gold daripada tahun 2019 hingga sekarang masuk setahun lah, genap setahun pada tahun ni. Kita nakkan kepercayaan seseorang tu payah. Jadi dengan saya cakap dengan orang, saya ejen Makmur Gold, saya join Makmur Gold sebab saya nampak kedai dia. Saya nampak dia punya barang-barang dan ada kedai yang wujud. Iklan dalam TV, dalam radio sentiasa ada. Kadang-kadang kita banyak ejen kan, banyak ejen kedai emas. Kan kita tak nampak benda tu. Kadang-kadang okey jomlah join tapi kita tak nampak. Macam saya berani join dengan Makmur Gold sebab saya nampak kedai. Saya nampak barang. Dan dengan Makmur Gold juga dia orang hantar kita kursus. Selalu panggil kursus untuk usahawan untuk tambahkan lagi kita punya pendapatan. Jadi daripada situ kita share dalam Facebook. Saya cakap dengan customer saya, jual beli boleh follow FB saya, urusan jual beli atas customer, setuju ke ataupun tak nak berurusan ke. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, dia orang sentiasalah ada berhubung. Yang saya paling seronok dengan Makmur Gold ni kepercayaan kawan-kawan dalam alam maya Facebook. Saya dapat customer daripada Sabah, sekarang ni alhamdulillah dekat 5 orang. Dan saya bertanya dengan dia orang, kerana saya tanya kan, daripada mana dapat maklumat semua. Dia kata, kami memang suka nak beli dengan orang Semenanjung. Satu lagi daripada kawan-kawan. Saya dapat satu customer dan dia pun cerita pada kawan-kawan yang lain, pembelian customer. Saya banyak masuk dalam Facebook, feedback dia orang. Sebab kita dengan Makmur Gold dah free upah. Lepas tu dapat diskaun lagi. Orang kata benda tu menarik minat. Saya akan bagi dia orang pilihan lah. Saya akan sentiasa tanya dia orang. Kadang-kadang ada je saya akan buat Telegram sendiri untuk masukkan stok-stok, dan kadang-kadang dia orang akan tanya, saya akan jawab, tak kira masa pun orang cakap. Sebab benda ni kalau kita tak ada usaha memang tak ada, orang cakap kan. Kali beliau upload barang kemas di media sosial, jadi saya akan terus PM dia, tak kira lah siang malam ke. Ada masa tu kadang-kadang pukul 12 pun dia ni sabar untuk melayan saya. Jadi saya rasa tak ralat sangat lah. Ada masa memang saya tanya dia tapi tak beli pun. Biasalah kita orang perempuan kan, semua benda nak tengok tapi tak mampu. Okey, sekarang saya rasa dengan Makmur Gold bukan rezeki selalu masuk. Jadi kita dengan Tuhan pun rasa macam dekat sebab rasa bersyukur sangat. Sebab saya pun kadang-kadang kita terfikir kan, kita makin bertambah usia. Dulu aku macam ni, sekarang orang cakap rasa bersyukur tu, aku dekat dengan Tuhan, Tuhan bagi apa yang aku nak. Rasa makin dekat sebab hubungan kita suami isteri. Sebab orang kata kalau kita kepala serabut, kita susah hati, memang tak ada apalah kan. Tapi sekarang orang cakap semua apa yang kita nak tu kita rasa tenang. Jadi nekat tahun ni nak settlekan hutang-hutang. Jadi orang rasa kalau ada lebihan tu kita rasa lebih tenang, lebih bahagialah orang cakap. Itulah orang kata niat, orang kata dekat dengan Allah, Allah bantu kita. Itulah sekarang orang kata insya-Allah usaha akan ada hasil. Kereta pun dah nak habis semua. Lepas tu dengan Makmur Gold pun alhamdulillah saya tambah sebiji kereta dengan hasil duit komisen Makmur Gold, dan saya gunakan payslip Makmur Gold untuk buat pinjaman kereta kedua saya. Jadi orang cakap itulah rasa bersyukurlah. Orang kata kan ada orang kata rezeki tu Allah tunjuk. Orang kata alhamdulillah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asti masuk dalam segmen Apa Kata Ustazah. Baik, ni soalan datang ni. Soalannya macam ni. Bagus juga soalan ni. Boleh tahan. Ada yang takut beli emas sebab takut nak bayar zakat yang terlalu tinggi. Apa komen Ustazah? Maksudnya ramai yang takut sebab tak tahu hukum. Okey. Penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mesti takut
untuk bertanggungjawab atas sesuatu nikmat. Kan? Sebab apa? Nikmat yang Allah bagi kat kita ni, sifat dia tak boleh kekal. Ada boleh, tapi kena ada manfaat. Ada boleh, tapi tak boleh simpan semua, tak boleh simpan. Dia kena ada sifat mengalir. Kita tengok ada satu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34. Kita boleh baca ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ingat, dengan emas kita boleh jadikan ia modal untuk ke akhirat, dan dengan emas boleh menjadi asbab kita masuk neraka. Pilihan di tangan anda. Okey, soalan ni bagus. Bila kita nak bayar zakat dan bagaimana cara nak bayar? Bila nak bayar zakat, jawapannya ialah setahun sekali, bukan sebulan sekali. Ya, setahun sekali je. Seterusnya, bagaimana cara nak bayar? Cara nak bayar, dia setiap negeri ada cara masing-masing. Kita ambil contoh satu Selangor. Jadi macam di Selangor, kita ambil uruf, dikira 800 gram ke atas. Barulah dikenakan zakat emas. Kita datangkan contoh. Kalaulah ada 700 gram emas, maka tak perlu bayar sebab tak cukup 800 gram. Tapi kalau acik ada 900 gram emas, maka yang kena bayar ialah 900 tolak 800 tu. Artinya, hanya 100 gram emas saja yang perlu dibayar. Macam mana? 100 gram emas kali dengan harga semasa emas, contohnya RM200, kali dengan 2.5% daripada harga emas. Artinya, daripada 100 gram emas tu yang berharga RM20,000 itu, yang diminta hanya 2.5%, iaitu hanyalah RM500 daripada RM20,000. Subhanallah. Perintah Allah adalah ujian. Menjemput dan menarik rezeki, inilah prinsip yang dipegang kuat oleh Kaum Makmur melalui Makmur Care, sayap kerja amal organisasi ini. Kami kongsikan formula kejayaan mereka melalui segmen Makmur Gold Pilihanku. Saya tahu Wais dalam keadaan gitu, dia berusaha 5 bulan, nak masuk 5 bulan. Saya ada appointment dengan pakar ONG. Bila saya jumpa dengan ONG, dialah yang bagi tahu. Macam dia khabar baby puang ni ada masalah, dia kata. Tapi kita akan jumpa lagi 2 minggu untuk detail lagi dia. Lepas tu saya pun follow up lagi appointment tu dengan pakar. Bila saya jumpa lagi sekali, dia terangkan ke saya, baby saya punya spina dekat belakang tu yang bulat-bulat tu tak ada, dia cakap. Macam lari, mengandung lah, takut bahaya infek pada saya dan baby. Jadi bila baby tu dalam perut kita kan dah berdenyut. Jadi saya dok sampai hatilah nak buang dia. Lepas tu saya ambil keputusan, saya nak juga baby tu.
dan saya tanggung risiko. Lepas tu doktor pun ada juga sarankan ke saya kalau dok anak mati, mak mati. Sebab saya fikir saya pun kekurangan. Mak saya boleh terima saya, takkan saya tak boleh terima anak saya. Jadi saya ambil risiko tu. Kalau dulu saya boleh pergi mana-mana, tapi sekarang tak boleh dah sebab WAS perlukan penjagaan yang rapi. Maknanya kalau nak pergi mana-mana pun kena ada seorang lah untuk menunggu WAS tu. Kalau nak makan ke, kita nak mandi ke, kena ada seorang untuk jaga dia. Dia punya pernafasan dia dok comel, kadang-kadang dia boleh jadi dok sedar lah macam gitu. Macam tiba-tiba nak pernafasan dia dok boleh nak support kan. Jadi kalau dia tidur pun akan ada orang tunggu juga. Sentiasa. Sebab dia pun tahan susu 3 jam sekali. Dan dalam badan saya bagi susu, saya lap-lap badan dia tu, tahan dia berok pun kita kena tolong dia juga. Tahan dia dok tubik kecing pun kita kena tolong dia juga untuk keluarkan air kecing dia tu. Harapan saya nak anak saya ni sihat seperti kanak-kanak lain. Dia boleh terima sebab dia kuat semangat, dia cekal. Kita bagi semangatlah kat dia. Lepas tu saya ajak dia duduk sekali. Mari apa-apa kita kongsi bersamalah. Kami dari pihak Makmur telah bersetujulah untuk memberi bantuan dari segi keperluan baby UAS seperti susu, syring untuk dia minum susu tu sebab dia kena tukar selalulah syring tu. Dan keperluan untuk ibu ayah dia lah, contohnya keperluan dapur dan segala kos apa semua tu Makmur yang tanggung. Kita akan bagian bantuan pernafasan tu kepada baby UAS dan daripada maklumat doktor bagi tahu kalau beli dalam 3,000 lebih, kalau sewa 300 hingga 400 sebulan. Jadi kita cuba untuk dapatkan mesin pernafasan tu. Aktiviti yang kita cuba buat dalam Makmur ni yang pertamanya bakul asnaf lah. Okay, yang bakul asnaf ni kita cuba bekerjasama dengan ketua kampung, JKK apa semua tu, imam-imam masjid untuk kumpulkan asnaf-asnaf yang berada di kawasan mereka. Jadi kita agihkan di tempat mereka dalam 100 orang penerima lah. Bantuan tu dalam bentuk barangan dapur. Yang keduanya food pantry. Food pantry ni kita letak di setiap cawangan ko umat akan dibuka nanti. Objektif Makmur ni yang pertama kita nak membantu ahli-ahli sendirilah yang bersama dengan Ko Makmur ni. Dan yang keduanya kita membantu rakyat setempat. Koperasi ni betul-betul menjaga nilai-nilai Islam lah. Sememangnya janji Allah itu pasti. Satu diberi, 700 kali ganda rezeki diganti. Buktinya jelas melalui data keuntungan Ko Makmur tahun ke tahun. Seterusnya pula kita akan rungkaikan isu inflasi mata wang serta kaedah terbaik menyimpan aset untuk simpanan hari tua. Jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.